عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya. Pada pagi ini, setelah mana kita selesai menunaikan solat fardu subuh di rumah masing-masing, dan pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berada ataupun mengikuti siaran Perlis Mengaji yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Perlis, MAIPS. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan mengupaskan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan menghadapi bulan Ramadan, iaitu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Di musim kita berada pada fasa PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi, yang mana kita disunatkan untuk kita membaca selepas daripada menunaikan solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi bagi siapa yang masih belum membaca doa ini, maka bacalah ia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang membawa erti, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'a, iaitu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan juga rezeki yang baik. Kita keluar pada hari ini untuk bekerja, moga-moga rezeki kita itu bukanlah rezeki yang ada syubhah, bukanlah daripada rezeki yang haram, tetapi rezeki yang halal, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kita memohon kepada Allah wa amalan mutaqabbala, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita amalan yang mutaqabbala, iaitu amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini adalah 21 Ramadan, tarikhnya 21 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 14 Mei 2020 pada hari Khamis. Dan pada hari ini masuklah kita, bermula pada sejak malam tadi lagi, masuklah kita pada 10 malam yang terakhir ataupun 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang mana 10 akhir daripada bulan Ramadan ini dia ada keistimewaannya yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan kelebihan 10 akhir Ramadan ini, ya, di dalam bulan Ramadan kebiasaannya baginda sallallahu alaihi wasallam akan memperbanyakkan qiyam, memanjangkan qiyam baginda pada malam harinya itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah, banyak bersedekah. Seperti mana kata Nabi seperti mana dalam hadis yang disebutkan berkenaan dengan sifat Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemurah, dan baginda menjadi lebih pemurah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat
berkenaan dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kalau bertadarusnya itu, membaca Al-Qurannya itu, Nabi SAW memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Baginda Nabi SAW mengkhatam Al-Quran, malah Nabi SAW bertadarus Al-Quran itu bersama dengan malaikat Jibril. Bertadarus ini adalah iaitu membacakan Al-Quran dan ianya didengari oleh malaikat Jibril alaihi salam berkenaan tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Namun demikian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berbeza pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke 10 yang terakhir. 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah masa yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkemaskan ibadah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperelokkan ibadah itu berbanding daripada 20 Ramadan yang awal. Bukan bermakna 20 Ramadan yang awal itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil berat tentang ibadah. Tidak, baginda berusaha bersungguh-sungguh beribadah, tetapi pada 10 yang terakhir ibadah itu lebih meningkat kualitinya. Lebih hebat lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, iaitu pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan perkara ini juga diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para ulama salafus salih, yang mana pada 10 terakhir Ramadan mereka meninggalkan segala-galanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita, barangkali ada di kalangan kita yang mana kita ada pekerjaan, barangkali sebahagian daripada kita ada urusan dan sebagainya. Terutamanya pada musim PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, sebahagian daripada kita, kita katakan, maksudnya kita dalam keadaan ini, kita tidak mampu untuk nak melaksanakan ibadah seperti mana kita laksanakan pada Ramadan yang lepas. Barangkali pada Ramadan yang lepas kita boleh menunaikan solat tarawih di masjid. Barangkali pada Ramadan yang lepas kita memperbanyakkan masa untuk beriktikaf di masjid. Barangkali pada Ramadan yang lepas kita berqiyam bersama dengan imam, bangun pukul 2-3 pagi di masjid-masjid untuk kita memperhebatkan ibadah pada 10 akhir Ramadan. Tetapi berbeza keadaannya sekarang, yang mana keadaan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan datangnya virus wabak pandemik, virus COVID-19 ini, yang menyebabkan kita ada kalanya kita tidak dapat menunaikan seperti mana yang kita laksanakan pada tahun-tahun yang lepas. Namun begitu, kita katakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita untuk beribadah, ya barangkali tidak boleh beribadah secara berjamaah, iaitu menunaikan solat secara berjamaah di masjid barangkali, dan tidak boleh pula untuk kita beriktikaf. Namun pada dasarnya 10 terakhir bulan Ramadan itu, apabila masjid tidak dibuka, bukanlah merupakan, kita katakan, sebab yang menyebabkan kita tidak menunaikan ibadah. Contoh, pada 20 malam yang pertama, kita tidak boleh melaksanakan solat tarawih secara berjamaah, maka bukanlah itu sebab untuk kita tidak melaksanakan solat tarawih di rumah. Mungkin kita melaksanakan solat tarawih itu secara bersendirian di rumah. Dan mungkin juga solat tarawih itu lebih elok lagi, iaitu untuk kita mengajak anak isteri kita untuk turut sama menunaikan solat tarawih secara berjamaah di rumah. Namun sebahagian orang, barangkali apabila solat tarawih itu tidak dilaksanakan di masjid, maka dia menyatakan ini adalah peluang untuk dia tidak melaksanakan solat tarawih itu. Itu adalah sebab untuk dia tidak melaksanakan ibadah tarawih itu. Ini adalah sesuatu yang silap, sesuatu yang terpesong, kerana tarawih itu bukan sahaja Nabi laksanakan dalam hadis yang sahih menyebut
bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan secara berjamaah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pada masa yang sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukannya di rumah. Dalam hadis yang sahih itu dinyatakan bahawa baginda mula-mula solat, baginda solat secara berjamaah, pernah solat secara berjamaah di masjid bila Nabi takut kalau ibadah ini dianggap wajib oleh umatnya, maka baginda stop seketika sampailah pada zaman Umar, barulah Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan balik manusia di masjid seperti mana sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah solat tarawih secara berjamaah itu. Apa yang perlu kita ambil perhatian di sini? Tidak bermaksud apabila kita tidak boleh melaksanakan ibadah solat tarawih itu di rumah, di masjid, minta maaf, ianya merupakan sebab untuk kita tidak melaksanakan di rumah. Itu adalah pada 20 Ramadan yang pertama, dan apabila kita berada pada 10 Ramadan yang terakhir. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka teruskanlah ibadah, pertingkatkanlah kualiti ibadah itu, dan perlulah kita mengikut seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi, iaitu Nabi tidak mengendurkan amal ibadah yang baginda lakukan pada 10 malam akhir Ramadan. Terdapat hadis-hadis yang menjelaskan berkenaan dengan kelebihan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, 10 malam yang terakhir. Kelebihan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Hadis muttafaqun alaih. Yang membawa maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Cuba kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya Nabi ayqadha al-lail. Sebahagian lafaz menyebut ayqadha lailah, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan itu, malam-malam 10 akhir Ramadan itu, yang mana sebahagian daripada para sarjana, para ulama menyebut sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan keseluruhan malam itu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, qiyam, menunaikan salat pada malam-malam tersebut. Jadi ini yang ditunjukkan oleh baginda. Dalam hadis ini tak sebut pun kalau datang wabak, datang penyakit, kamu tidak boleh apabila datang penyakit ataupun ada sebarang masalah, kamu tidak perlu untuk menunaikan solat ini, perlu ditunaikan ini. Tidak. Dalam hadis ini apa yang Aisyah kata perlu dilaksanakan. Nabi SAW melaksanakan, tak disebutkan pun di masjid ataupun di mana-mana. Maka tidak dapat tidak, pada 10 akhir Ramadan ini, walaupun dalam suasana kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah COVID-19 ini, bukanlah kita katakan peluang ataupun bukanlah sebab untuk kita berasa lemah untuk melaksanakan ibadah pada 10 terakhir Ramadan ini. Jadi yang pertamanya, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayqadhal lail, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyal lail, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyal lail, iaitu menghidupkan malamnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya itu dengan beribadah. Kemudian selepas disebutkan ahyal lail, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan, menggerakkan ahli keluarganya. Baginda menggerakkan isteri-isteri baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan anak baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
menggerakkan cucu-cucu baginda. Untuk apa? Untuk turut sama beribadah menggunakan 10 malam yang terakhir untuk mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi menghidupkan ahyal lail, menghidupkan keseluruhan malam, kemudian baginda aiqadha lail, aiqadha ahlah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan ahli keluarga. Di dalam musim PKP ini, muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah peluang untuk kita gunakan untuk kita mengajak ahli keluarga untuk turut sama beribadah. Ini peluangnya. Kerana pada masa sekarang, barangkali di rumah kita, ya ada isteri, pada masa yang sama ada anak-anak, yang pada masa yang sama juga, barangkali ada cucu-cucu, yang mana kita di dalam perintah kawalan pergerakan, yang mana kita tidak digalakkan untuk keluar daripada rumah pada malam harinya itu. Kita tidak digalakkan untuk berlegar-legar di jalan raya pada malam-malam hari. Malah kedai makan pun ditutup sehingga pukul 10. Maka masanya itu adalah lebih banyak untuk kita berada di rumah. Barangkali hampir 100% masa kita dan juga keluarga itu adalah berada di rumah. Ini adalah peluang yang sepatutnya kita gunakan untuk kita mengajak ahli keluarga kita untuk turut sama menunaikan ibadah pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Barangkali si ayah menunaikan qiyam bersama anak-anaknya di rumah pada 10 malam yang terakhir. Bertadarus Al-Quran, ataupun memberikan peringatan-peringatan agama. Ini semua antara ibadah yang perlu untuk kita gerakkan bersama dengan ahli keluarga. Jika tidak, bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan ini akan berlalu sebegitu saja. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah masa yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Jibril, raghima anfur rajul, celakalah, rugilah seseorang itu apabila dia masuk di dalam bulan Ramadan, falam yughfarlah, apabila dia keluar daripada bulan Ramadan itu, dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jal. Jadi ini adalah peluang untuk kita gunakan. Anak-anak kita tidak keluar daripada rumah, maka ajaklah mereka untuk menunaikan ibadah solat, qiyam pada bulan Ramadan pada 10 yang terakhir ini. Jika tidak boleh untuk kita katakan, barangkali sebagian muda tak hafal banyaklah Quran dan sebagainya, barangkali ada surah-surah panjang yang kita boleh baca. Sebab di dalam solat sunat ini tidak menjadi masalah. Untuk seorang itu, dia menjadi imam dan dia melihat daripada mushaf. Barangkali mushafnya itu contoh mushaf yang kecil atau mushaf yang besar. Hanya imam sahaja yang memegang mushaf itu, dan seorang imam itu membacanya. Dalam solat membacanya walaupun dalam keadaan memegang Al-Quran, itu tidak menjadi masalah. Dia letakkan meja di tepi ataupun kerusi, yang mana pada waktu hendak dia sujud, maka dia letakkan di sebelah. Dan barangkali sebahagian orang menyatakan dia pun tak boleh membaca dengan lancar ayat-ayat yang panjang dan sebagainya. Tapi saya yakin sebahagian daripada kita banyak membaca surah Yasin, sebahagian daripada kita selalu membaca surah Al-Kahfi. Maka gunakanlah surah-surah tersebut. Bukan merupakan suatu yang sunat untuk kita memilih surah Yasin ke surah Al-Kahfi ke untuk dibaca, tetapi gunakanlah surah-surah yang lazim kita baca, surah-surah yang panjang ini, dengan kita melihat mushaf dan kita menunaikan qiyam pada 10 akhir daripada bulan Ramadan itu, dengan kita turut sama mengajak ahli keluarga kita. Dan dalam hadis ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, kata Aisyah menceritakan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, disebutkan bahawa washaddal mi'zar, sebahagian lafaz menyebut washadda mi'zarahu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat ketat-ketat kain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syadda ni ditarik bagi ketat,
Sebahagian para ulama menyebut apakah yang dimaksudkan dengan syaddal mi'zar, iaitu mengetatkan kain. Al-Imam An-Nawawi memberikan pandangan, iaitu antaranya yang dimaksudkan dengan syaddal mi'zar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan amal ibadah. Pandangan yang kedua, dan pandangan ini adalah pandangan yang masyhur yang disebutkan oleh ramai para ulama, maksud syaddal mi'zar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan isteri-isteri baginda untuk baginda berada di masjid untuk beriktikaf di masjid. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kamu menggauli mereka, yakni bersama dengan isteri-isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam yang terakhir adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan i'tikaf di masjid. Dan pada tahun yang terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 akhir daripada bulan Ramadan itu. Yang mana pada masa yang sama ibadah i'tikaf ini turut sama dilaksanakan oleh isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Yang mana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, summa i'takafa azwajuhu ba'dah, yang mana isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan i'tikaf selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibadah i'tikaf. I'tikaf ini adalah suatu amal ibadah yang khusus dilakukan, yang mana tempatnya itu para ulama berijma' ianya sunat dilakukan di masjid. Dan ibadah i'tikaf, secara umumnya i'tikaf itu dilakukan pada bila-bila masa di masjid, namun yang lebih afdal kata para ulama adalah i'tikaf itu dilakukan pada 10 akhir Ramadan, seperti mana yang diceritakan dalam hadis baginda, hadis-hadis Nabi, dan juga di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang telah saya bacakan tadi. Baik. Jadi persoalannya sekarang, kita telah memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Sepatutnya adanya ibadah i'tikaf di masjid itu. Persoalannya sekarang, i'tikaf itu tidak dapat dilaksanakan di masjid. Maksud i'tikaf ini adalah kita berada di masjid dengan niat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana duduk kita di dalam masjid membaca Al-Quran, menunaikan salat, mendengar sedikit kuliah di dalam bulan Ramadan itu, malah tidur dan apa sahaja yang kita lakukan di masjid itu adalah dalam rangka, jika ianya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ianya dinamakan sebagai al-i'tikaf. Persoalannya sekarang ini, masjid pada waktu sekarang, pada zaman sekarang adalah ditutup demi kemaslahatan kita. Sebahagian orang menyebut, kenapa ditutupnya masjid itu? Kenapa tidak dibukakan masjid? Pasar raya itu dibuka dan sebagainya. Tempat kerja itu dibuka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita berada di masjid, ianya tidak seperti mana kita berada di tempat-tempat yang lain. Jadi di masjid itu apabila kita menunaikan ibadah solat dalam keadaan yang tertutup dan juga dalam keadaan kita merapatkan saf dengan kita sujud di kapek masing-masing, barangkali kita katakan boleh dijarakkan antara seorang dengan seorang yang lain di dalam saf. Tetapi jika dibuka kepada awam, bagaimanakah ianya itu hendak difahami barangkali oleh 1000 orang, oleh ratusan orang yang berada di masjid. Jadi ianya adalah amat sukar.
Jadi antara perkara yang dititik beratkan oleh maqasid syariah iaitu adalah hifzun nafs, iaitu untuk memelihara jiwa seseorang itu. Jadi disebabkan oleh demikian, maka itulah sebab mengapa masjid-masjid di negara kita ini dan terutamanya di Perlis ini sendiri, yang mana kita menutup masjid itu daripada ditunaikan solat fardu oleh masyarakat awam. Solat fardu itu dilaksanakan oleh AJK Masjid, 3 orang melakukan solat fardu, dan di Perlis ini juga akan dilaksanakan solat Jumaat bermula dengan hari esok, tetapi ianya adalah untuk para AJK Masjid sahaja, yang mana orang awam tidak boleh untuk dibukakan lagi kerana untuk menjaga kemaslahatan iaitu kesihatan manusia. Kerana virus yang menyerang kita ini, wabak yang menyerang kita ini bukanlah wabak yang biasa-biasa. Jika ada satu orang yang dijangkiti virus tersebut, ianya boleh merebak kepada 50 sehingga 100 orang barangkali, yang mana dalam agama itu sendiri mengutamakan hifzun nafs, iaitu menjaga nyawa manusia itu sendiri. Baik. Oleh demikian, i'tikaf itu tidak boleh dilaksanakan di masjid. Persoalannya sekarang, sebahagian orang bertanya, adakah boleh i'tikaf itu dilaksanakan di rumah beliau? Ataupun disebutkan oleh para ulama sebagai Masjidil Bait. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Abu Dawud, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk dibinanya masjid itu fid dur. Para ulama membahaskan apa maksudnya dur ini. Sebahagiannya menyebutkan di kampung, sebahagiannya menyebutkan ianya adalah di rumah, yang mana yang memahami di rumah itu maksudnya adanya musalla, adanya tempat solat khusus di rumah. Jadi sebahagian daripada para ulama, segelintir, antaranya disebutkan oleh beberapa segelintir kecil daripada ulama mazhab Malik, daripada Malikiyah, dan juga ianya merupakan pandangan awal, qaulul qadim, bagi al-Imam Syafi'i, yang mana menyatakan dibenarkan untuk seseorang itu melaksanakan i'tikaf itu di rumahnya. Malah sebahagiannya menyebut seperti mana ibadah solat sunat itu lebih baiknya itu di rumah, maka mereka menyatakan harus dan dibenarkan untuk i'tikaf itu juga dilaksanakan di rumah. Tetapi wallahu a'lam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika kita melihat kepada hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga a'malus sahabah dan juga perbuatan para sahabat dan juga a'malus salafus salih dan juga perbuatan para salafus salih, tidak terdapat pandangan yang mana ataupun perbuatan para sahabat maupun daripada perbuatan Nabi itu sendiri yang mana membenarkan untuk seseorang itu menunaikan i'tikaf di rumahnya. Ataupun dia ada barangkali satu bilik untuk solat atau tempat untuk dia solat, tidak disebutkan. Malah pada zaman Umar tersebarnya wabak ta'un amwas, yang mana juga tidak dinyatakan bahawa mereka itu solat ataupun beriktikaf di rumah masing-masing. Solat ada, tetapi untuk beriktikaf itu tidak dinyatakan. Jadi, kita perlu melihat apakah hukum asal kepada beriktikaf di 10 akhir Ramadan itu. Adakah ianya merupakan suatu kewajipan ataupun ianya hanya perkara yang sunat. Jadi apabila kita melihat, maka dapat kita ketahui bahawa ijma' para ulama menyatakan bahawa, kesepakatan para ulama menyatakan bahawa i'tikaf pada 10 akhir Ramadan itu hukumnya adalah sunat, bukanlah wajib. Seperti mana solat tarawih, kita boleh solat tidak tunaikan di masjid. Dan pada masa yang sama, begitulah juga dengan i'tikaf. I'tikaf di masjid itu adalah suatu amalan sunat. Suatu amalan sunat. Jadi, untuk Ramadan kali ini, maka kita tidak boleh beriktikaf di masjid.
Dan ada ke tak ada? Ada ataupun tidak i'tikaf di rumah? Wallahu alam. Jika melihat kepada pandangan majoriti dan juga dalil-dalil yang kuat daripada perbuatan Nabi dan juga para sahabat, tidak ada i'tikaf melainkan di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Maknanya pada 10 yang terakhir ini tidak ada ibadah i'tikaf dalam pandangan yang lebih sahih dalam kita pada 10 akhir Ramadan ini, kerana masjid-masjid di negara kita, malah di kebanyakan masjid di dunia Islam, ianya ditutup demi untuk menjaga kemaslahatan dan juga menjaga nyawa manusia. Jadi kita katakan, apabila i'tikaf itu tidak boleh dilaksanakan di masjid-masjid, tidak bermakna 10 yang terakhir itu kita mengendurkan ibadah kita, tidak. Seperti mana kita memperhebatkan ibadah di masjid dalam konteks niat i'tikaf itu, pada masa yang sama, apa yang pernah kita lakukan di masjid itu pada i'tikaf yang lepas, kita laksanakan pula di rumah kita. Cuma ianya tidak dinamakan sebagai i'tikaf itu. Dan walaupun bagi orang yang kebiasaannya melaksanakan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir pada tahun-tahun yang lepas. Jadi bagaimanakah pula keadaannya pada tahun ini? Adakah dia memperoleh pahala? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Hadis riwayat Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila seseorang hamba itu dia sakit ataupun dia bermusafir, maka jika contohnya, dalam hadis ni asalnya para sahabat Nabi dan para sahabat keluar untuk berjuang di jalan Allah, dan apabila mereka tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu seperti mana orang yang sihat, orang yang bermukim, disebabkan mereka itu bermusafir, maka kata Nabi, dicatatkan bagi mereka itu pahala seperti mana pahala orang yang bermukim. Seperti mana orang yang biasa solat berjamaah di masjid, dia melazimi solat jamaah di masjid. Barangkali walaupun tidak semua solat jemaah, contoh maghrib ataupun isyak dia duk pergi ke masjid, subuh dia pergi ke masjid, ataupun 5 waktu dia pergi ke masjid. Tetapi pada musim kita diserang oleh virus corona ini, yang mana apabila hal itu menyebabkan dia tidak dapat hadir ke masjid, maka melalui hadis ini dapat kita fahami bahawa dia tetap mendapat pahala 27 kali ganda seperti mana orang yang sihat ataupun orang yang boleh solat di masjid kerana kebiasaannya itu adalah sedemikian. Begitulah juga bagi orang yang biasa beriktikaf, dia akan mendapat pahala juga, pahala iktikaf. Kerana kalau boleh masuk ke masjid pada kali ini, maka dia akan menunaikan iktikaf itu. Tetapi disebabkan untuk kemaslahatan menjaga nyawanya dan juga menjaga nyawa orang lain, maka masjid ditutup dan dia tidak boleh melaksanakan iktikaf. Tetapi dia tetap akan mendapat pahala berdasarkan kefahaman daripada hadis ini. Dan yang berniat untuk melaksanakan i'tikaf juga pastinya mendapat pahala dengan apa yang dia niatkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun i'tikaf itu tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, tetapi pada dasarnya masih ada ibadah-ibadah yang lain yang boleh kita pertingkatkan untuk kita laksanakan pada 10 akhir daripada bulan Ramadan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, semua orang mencari malam Lailatul Qadr. Tahun ni kita mencari malam Lailatul Qadr dalam musim PKPB, dalam musim yang mana kita diuji dengan virus corona itu, yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Jadi kita katakan malam Lailatul Qadar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ianya berada pada 10 akhir Ramadan,
Fataharraw fil ashr al-awakhir min Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dan sebahagian riwayat menyebut bahawa pada malam-malam witir. Persoalannya sekarang, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita beribadah pada 10 yang terakhir, bukan semata-mata untuk kita mencari malam Lailatul Qadar, tidak. Lailatul Qadar, sebelum nak dapat malam Lailatul Qadar itu, kita kena tahu beberapa perkara penting dalam penerimaan sesuatu ibadah. Antaranya adalah ikhlas dan juga mengikut syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hanya nak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi kebiasaan kita di luar daripada bulan Ramadan, kita melakukan dosa, kita tidak solat, kita tidak solat dan sebagainya, maka sudah tentu Lailatul Qadar itu tidak akan dapat kita perolehi. Melainkan jika orang yang benar-benar ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan ianya berlaku pada 10 malam yang terakhir, seperti mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan pada malam itu hendaklah kita melaksanakan ibadah-ibadah, memperbanyakkan ibadah. Siapa yang melakukan ibadah pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan penuh keikhlasan, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan akan menghadiahkan malam Lailatul Qadar kepadanya. Dan yang lebih penting, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang perlu kita baca pada malam hari di 10 malam yang terakhir untuk kita memperolehi malam Lailatul Qadar, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang dibaca adalah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis sahih riwayat al-Imam At-Tirmizi. Yang mana daripada Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui ataupun pada malamnya itu aku memperolehi malam Lailatul Qadar, maka apakah yang perlu aku baca? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu. Allahumma, ya Allah, innaka afu. Sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Yuhibbul afwa, dan engkau juga menyukai kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maknanya di dalam 10 yang terakhir kita juga meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan daripada dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Jadi perbanyakkan zikir tersebut pada 10 malam yang terakhir ini, dan pada masa yang sama perbanyakkan qiyam dengan ibadah-ibadah supaya kita memperolehi malam Lailatul Qadar, dan yang lebih penting kita memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang mentaati Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Adakah kamu mengetahui, kamu mempunyai ilmu apakah itu tentang malam Lailatul Qadr? Maka kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, dan terutamanya kita berdoa kepada Allah 10 malam yang terakhir ini, Allah bantu kita untuk bermujahadah di dalam melaksanakan ibadah dalam musim kita diberi ujian ini. Semoga ada ganjaran pahala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sahaja sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Semoga kita berjumpa lagi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.